Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton, terutamanya anak-anak murid cikgu yang dikasihi sekalian. Okey, kita akan teruskan lagi dengan PDP yang kita sambung semula lah 3.1 ni untuk tajuk kegravitian ini. Sebelum ni kita dah tengok 3.1A so kali ni kita pergi ke 3.1B. So kita akan sambung lagi untuk isi-isi yang seterusnya, yang banyak lagi. Untuk 3.1 ni panjang, jadi cikgu pecahkan kepada 3 bahagian lah untuk memudahkan kita belajar. Okey. Oh, sebelum tu ingin cikgu betulkan masa 3.1A tu cikgu ada sebut kat sini ada silap kalau perasan lah. Cikgu ada sebut 1966 kata silap. Dia sebenarnya 1667. Maknanya sudah lama, sejarah ni sudah lama lah untuk Isaac Newton ni telah mencadangkannya pada masa yang begitu lama. Sekarang kita masih lagi mempelajari apa yang dia telah sebut ataupun dia telah temui pada masa itu. Okey, kita teruskan. Hari ini kita nak bincang bagaimana kita nak kaitkan ataupun menghubung kait pecutan graviti yang kita label sebagai G kecil dengan pemalar kegravitian yang telah kita belajar dalam 3.1A sebelum ni. Jadi ini menurut hukum gerakan Newton kedua, daya graviti boleh diungkap sebagai F sama dengan mg. Ini yang sebelum ni kita belajar. Okey, tajuk-tajuk untuk silibus lama kita banyak menggunakan kaedah ini ataupun formula rumus ini. Daripada hukum kegravitian semesta Newton yang kita dah belajar sebelum ni, daya graviti diungkapkan sebagai F sama dengan G besar darab dengan M1 darab M2 bahagi dengan R2. Ini yang kita belajar dalam 3.1A. Okey, hari ini kita nak sambung lagi dan kita nak tengok apakah hubung kait antara G besar dan G kecil. Okey. Jadi kita akan ikut hukum gerakan Newton kedua yang pernah kita belajar dalam tajuk 2. Kalau masih ingatlah, dalam tajuk ataupun bab 2 kita dah belajar berkenaan dengan F sama dengan MA dan lain-lain yang inilah. Okey, kita teruskan. Ini ada satu template. Template ini boleh di-download. Kalau dekat buku teks tu dia ada QR code tak silap. Dia boleh kita scan, lepas tu kita download dia punya template ni lah. Okey, daya graviti yang menyebabkan objek jatuh dengan pecutan graviti bumi G, hukum gerakan Newton kedua, iaitu yang kita tengok tadi, F sama dengan mg. Okey, kita tulis kat sini. Okey, untuk daya graviti yang menarik bumi ke arah pusat bumi, kita guna hukum kegravitian semesta Newton. F sama dengan G besar darab dengan M kecil. M kecil kita adalah jisim objek darab dengan M besar iaitu jisim bumi. Kita bahagi dengan R kuasa 2. Okey, so dalam template tu kita boleh tulis macam tu. M kecil dan M besar sebab dia dah bagi rujukan kat sini. M kecil untuk jisim objek dengan jisim bumi itu M besar. Lepas tu kita menyamakan dua persamaan tersebut. Jadi F dengan F ni, F sama dengan F ni. Jadi kita gantikan F yang sebelah sini sebagai mg. Yang sebelah sini pula sebagai G besar M kecil darab dengan M besar. Kita bahagi dengan R kuasa 2. Lepas tu kita batalkan faktor sepunya M. Kita batalkan M ni kita batalkan. Maka kita dapat satu rumus yang baru iaitu G kecil. G kecil sama dengan G besar darab dengan M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okey, so kita dah dapat satu rumus yang baru. Ini hubungan antara G dan G besar, G kecil dan G besar. Soalan boleh tanya bagaimana hubungan ini dihasilkan. Jadi inilah cara kita nak jawab, cara nak tulis jawapannya. Okey, seterusnya. Ini dia buat perbandingan. Nilai G adalah berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R yang lebih kecil daripada nilai R besar. R besar ni adalah jejari bumi. R besar ni adalah jejari bumi. Kalau kita ada bumi, ini bumi bulat. Okey, ini pusat dia. R besar di kat sini. Ini jejari bumi dilabel sebagai R besar. Manakala R pula adalah jarak dia antara pusat bumi dengan pusat objek. Contohnya dalam kes yang ini kita buat macam ni. Dalam kes yang ini kita ada jejari bumi. Ini jejari bumi R besar dan R kecil duduk kat sini katakan.
Okey, R kecil kat sini. Jadi R kecil lebih kecil daripada R besar. Dia lebih kecil daripada jari bumi. Okey, so dia kata kat sini, jika keadaan ini, maka nilai G yang ini, nilai G yang kita dapat ni adalah berkadar terus. Nampak tak grafnya berkadar terus? Okey, so dia akan naik berkadar terus dengan cara ataupun garis, dalam keadaan garis lurus. Lepas tu, dalam keadaan yang kedua, nilai G adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih besar atau sama dengan R kecil, R besar. Okay, R kecil lebih besar atau sama dengan R besar. Jadi keadaan ini di sebelah sinilah, di sebelah yang warna putih ni, di sebelah yang putih. So sama ada R duduk dekat sini, pusat objek duduk kat sini, ataupun pusat objek ataupun R berada di sini, katakan. Okay, so ini R. Sama ada R sama dengan R kecil, ataupun R kecil ni lebih besar daripada R besar. Okey, so ini keadaan yang warna putih. Dia kata kat sini berkadar songsang. Okey, berkadar songsang. Nampak? Berkadar songsang. Kalau ikut kat sini senang untuk kita terima. Sebab apa? Kalau kita bayangkan G sama dengan, nilai G sama dengan G besar ni darab dengan G sin bumi, kita bahagi dengan R besar kuasa 2 kan. Jadi kalau nilai R semakin besar, maka kita akan dapat nilai G yang semakin kecil. Sebab dia bahagi. Dia bahagi dengan nilai yang besar, so kita akan dapat nilai G yang semakin kecil lah. Terbalik, dia akan jadi songsang. Tapi yang ini susah sikit untuk kita jelaskan. Sebab apa? Sebab dalam keadaan ini dibuat andaian pada kedudukan nilai R kecil yang lebih kecil daripada R besar ni, kita duduk dalam keadaan ini, maka berlaku penyusutan dari segi nilai M. Dari segi nilai G sin bumi tu dah dikira sebanyak ini. Sebab itulah dia kata semakin besar nilai R kecil, semakin besar nilai R kecil, selagi mana ia lebih kecil daripada nilai R besar jejari bumi, maka dia berkadar langsung, berkadar terus dengan G. Ini susah sikit kalau kita tengok. Kalau kita letak, contoh kita ambil kat tengah-tengah ni kan. Kalau kita ambil kat tengah-tengah ni, katakanlah di sini setengah. Okey, di sini adalah setengah R. Okey, nilai setengah R dengan ini 0.5, kalau kita letak 0.8 kat sini, katakan 0.8 R kat sini kan, nilai 0.5 R ni dia akan jadi lebih kecil nilai G nya berbanding dengan pada kedudukan 0.8 R, yang sepatutnya bila kita ganti dalam persamaan ini secara direct, kita akan dapat sebaliknya. Kita akan dapat keadaan dia macam ini, berkadar songsang. Tapi oleh kerana diambil kira G sin ini berubah. Okey, diambil kira G sin ini berubah, maka bila kita masukkan nilai, dia akan bertambah secara berkadar terus. Okey, itu yang dijelaskan dalam keadaan yang warna purple ni. Yang warna putih ni tak ada masalah sangatlah, dia direct kepada sebab nilai G sin bumi tidak berubah. Okey, ini dalam konteks yang kita belajar untuk tingkatan 4. Kemudian okey, ini dikatakan rajah 3.12 yang di bawah ni. Rajah 3.12 menunjukkan sebuah satelit pada ketinggian H dari permukaan bumi. So ada satelit ni duduk pada ketinggian H ni, daripada permukaan bumi. R merupakan jejari bumi, R besar, dan R kecil ialah jarak satelit itu dari pusat bumi. Mana keseluruhan lah. Kita dah nampak kat sini, R kecil sama dengan R besar jejari bumi tambah dengan H. Boleh nampak Okey, so dia beritahu kat sini lah. Di kedudukan dengan ketinggian H dari permukaan bumi, jarak dari pusat bumi ialah R sama dengan R besar tambah dengan R kecil. R besar tambah dengan H. Maksudnya jejari bumi tambah dengan ketinggian satelit itu berada. Dengan itu maka pecutan graviti kita dah dapat satu persamaan yang baru lagi. Sebab apa? Sebab kita dah masuk ataupun gantikan nilai R ni. Nilai R kuasa 2 ni kita dah gantikan jadi nilai yang ataupun jadi persamaan yang baru. Maka ini keadaan di mana satelit berada di atas ketinggian yang tertentu, maka kita boleh kira graviti ataupun dia punya tarikan graviti yang berlaku kepadanya. Okey, manakala di permukaan bumi pula kedudukan H sama dengan kosong. Pada kedudukan H sama kosong, katakanlah objek tu berada di sini. Objek tu berada di sini, di mana kita tahu bila objek tu berada di sini, H dia kosong lah. H dia sama kosong. Jadi dia cuma ada R besar sahaja. Jadi rumus dia jadi macam ni. Okey, kalau kita gantikan nilai H sama dengan kosong. Kalau kita ambil persamaan ni Okey, R tambah dengan kosong. Jadi R
kosong saja. Arc kuasa 2 lah, sebab dekat luar ni ada kuasa 2. Okey, jelas Okey, kita tengok contoh yang pertama. Jisim bumi ialah 5.97 darat 10 kuasa 24 kg dan jejari bumi ialah 6.37 darat 10 kuasa 6 meter. Okey, hitungkan pecutan graviti di permukaan bumi. Diberi pemala kegravitian ialah 6.67 darat 10 kuasa negatif 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Okey, panjang nak sebut dia punya unit ni tak ada masalah. Okey, biasanya nilai pemala ni diberi jangan risau. Nilai ni diberi dalam sama ada pada soalan itu ataupun pada bahagian di hadapan senarai rumus pada dalam kertas soalan. Okey, seperti biasa kita teruskan dengan penyelesaian langkah demi langkah. Langkah pertama, kita senaraikan maklumat yang diberi. So, nilai ataupun jisim bumi 5.97 dan 10 kuasa 24 kg diberi. Nilai G diberi. Nilai R diberi. Okey, kita keluarkan maklumat-maklumat yang ada. Dan langkah kedua, kita kenal pasti dan kita masukkan rumus. Gunakan rumus yang telah kita kenal pasti itu. Okey, dan dia nak kat sini apa? Hitungkan pecutan graviti lah. So, graviti dia berapa Kalau kita boleh tulis kat sini pun bagus juga. Yang kita nak adalah G sama dengan berapa. Okey, so kita gantikanlah nilai-nilai yang ada tu dan kita akan dapat nilai dia. Seperti biasa, kita punya markah yang pertama biasanya kat sini yang kita masukkan value. Betul. Kita masukkan semua value yang betul, kita dapat satu markah. Dan markah yang kedua adalah jawapan yang betul. Okey. Dan kita tengok contoh yang kedua pula. Sebuah satelit pengimejan radar mengorbit mengelilingi bumi. So ada satelit lain yang mengorbit, yang sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian, dia bagi ketinggian ini H lah, 480 km. Berapakah nilai pecutan graviti? Dia nak cari G juga dia nak cari G juga di kedudukan satelit itu. Jadi seperti biasalah, kita keluarkan maklumat yang ada, iaitu H. Maklumat H diberi ialah 480 km. Biasanya dalam pengiraan kita guna unit SI. Okey, cuba kita amalkan, kita tukar semua ke dalam unit SI lah, supaya memudahkan kita jika ada unit-unit khas, unit-unit yang melibatkan nama-nama orang. Itu adalah unit tu, dalam tu adalah unit-unit, komponen-komponen dalam unit tu adalah SI. Jadi kita kena tukar dalam unit SI, itu lebih mudah dan lebih selamat. Okey, 480 km kalau kita tukar kepada kepada meter, dia jadi 480,000 meter. So ini maklumat yang diberi, termasuklah maklumat-maklumat seperti G besar dan jisim bumi, juga dia punya radius ataupun jejari bumi. Okey, lepas tu kita masukkan dalam persamaan yang kita tahu sebelum ni, iaitu kita kenal pasti dah yang persamaan ini yang melibatkan ketinggian ataupun melibatkan H. G sama dengan G besar darab dengan M besar bagi dengan R tambah dengan H kuasa 2. Hati-hati dengan kuasa 2, jangan hilang jangan lupa. Kadang-kadang manusia ni, pelajar-pelajar ni dia careless, terlalu yakin, dia terlupa, jadi apa dia akan salah lah. So masukkan value dan akhirnya kita akan dapat jawapan. Okey, so jawapan yang markah yang pertama duduk pada nilai atau value yang kita masukkan, dan jawapan yang betul dapat markah yang kedua. Okey, so setakat ini untuk 3.1B, kita akan sambung selepas ni 3.1C. Okey, selamat belajar dan kita semua insya-Allah berjaya dengan cemerlang. Okey, teruskan usaha. Jumpa lagi. Okey guys, jom sertai kami belajar fizik di sini, channel Cikgu Fenso. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Okey, bye bye.